lalu pada hari Ahad katanya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah pada Ahad nanti ya saudara, insya-Allah Ahad nanti akan ada satu convention kerajaan perpaduan. Maka besar kemungkinan wakil-wakil daripada parti-parti yang berada dalam gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional memutuskan beberapa perkara melibatkan pilihan raya negeri. Ya, saudara? Sebab itu saya melihat untuk di Kelantan hari ini, saat ini saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinan kerajaan perpaduan berada di Kelantan dan Terengganu. Hari ini dengan besok dalam acara rumah terbuka Aidilfitri. Samping itu kerja-kerja berkempen tu, orang nak kata apa katalah, memang berkempen pun saudara. Bagaimanapun menurut Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Jazlan, beliau memohonlah agar rakyat Kelantan, terutamanya anak-anak muda, untuk memberi peluang kepada UMNO pada PRN kali ini. Saya lama sangat dah Kelantan ini dipimpin, ditadbir oleh parti daripada PAS. Kerana beliau mengakui bahawa jentera UMNO Kelantan adalah merupakan antara jentera yang terbaik. Namun pengundi masih belum memberi kepercayaan kepada UMNO untuk mentadbir Kelantan. Kelantan saya pernah ditadbirkan dulu oleh UMNO sebelum kerajaan negeri diambil alih oleh PAS. Semasa waktu itu wujudnya kerajaan kerajaan itu kesan daripada perbalahan antara Tun Mahathir dengan Tengku Razali. Tengku Razali menubuhkan semangat 46 dan wujudlah satu pakatan perpaduan ummah di antara PAS, semangat 46, DAP dan sebagainya, wujud perpaduan ummah dan akhirnya penguasaan UMNO di Kelantan tumbang. Sejak daripada saat itulah saudara, sehingga hari ini Kelantan ditadbir oleh PAS tanpa henti berterusan. Jadi sepatutnya generasi muda Kelantan katanya perlu melihat kembali sejarah bagaimana UMNO Kelantan dan mempertimbangkan semua aspek dalam pilihan raya negeri akan datang agar negeri Cik Siti Wan Kembang ini tidak lagi dibelenggu dengan kemunduran. Itu kenyataan daripada Datuk Jazlan selaku Ketua Perhubungan. Dan saya melihat, terus terang saya katakan, walaupun orang kata macam-macam, tapi keyakinan saya besar kemungkinan Terengganu UMNO mampu untuk merampas semula. Kerana di Terengganu ni, pengundi-pengundi Terengganu dia berbeza sedikit daripada pengundi di Kelantan. Ketawadukan pengundi-pengundi, terutama pengundi dari luar pada parti PAS, memang tidak dapat dinafikan. Tapi berbeza dengan di Terengganu. Terengganu dia bagi peluang. Tahun 1999 dia bagi pada UMNO. Kemudian lepas itu 2004 dia bagi pada PAS. Jangan lupa saya, UMNO pernah menang sejumlah 29 kursi. Tinggal 4 kursi saja pada PAS. Kemudian lepas satu penggal dia bagi pula pada PAS. 29 kursi dan 4 kursi saja UMNO. Jadi itu keadaannya gelojak ataupun pola politik di Terengganu. Saya dipahamkan bahawa Terengganu sekarang ni semakin rancak. Dan dengan kehadiran yang membawa Perdana Menteri, mewakili kerajaan perpaduan dan pimpinan UMNO yang akan turun. Katanya besok dan lusa, Sabtu dengan Ahad. Sabtu saya besok. Maka tengoklah apalah pengumuman-pengumuman yang penting yang akan dibuat. Itu keadaannya saudara. Cuma sekarang ni saya berani bercakap begitu kerana walaupun ada orang mengatakan bahawa Selangor akan tumbang pada kerajaan Perikatan Nasional apa semua, saya melihat, saya kata mereka berpegang daripada mana asasnya. Sebab sudah terdengar kekecohan macam mana kenyataan yang berhormat Presiden UMNO, dia kata bahawa dalam Perikatan Nasional sudah ada bibit-bibit perpecahan. Ini jelas saya. Apabila kabarnya kesan daripada kesediaan Presiden PAS Tan Sri Haji Hadi menandatangani proklamasi Melayu itu tidak disenangi oleh parti Gerakan. Memanglah Gerakan dari dulu pun begitulah sikapnya saudara. Dan sekarang ni apakah Gerakan akan menarik diri daripada Perikatan Nasional? Itu satu. Yang kedua, katanya, kabarnya ada juga kalangan ahli PAS yang tidak bersetuju melihat Tan Sri Haji Hadi boleh bersama memaafkan Dr. Mahathir dan sebagainya. Sebab mereka bimbang bahawa
Ini permusuhan politik. Permusuhan bukan peribadi, permusuhan politik antara pimpinan PAS dengan pimpinan Dr. Mahathir bukan satu hari saja. Sejak daripada 1969 lagi, apabila Dr. Mahathir ditumbangkan oleh calon PAS di Alor Setar Selatan, sejak itu beliau memang tidak bersama dengan PAS dan sentiasa ada kritikan-kritikan yang cukup pedas, dan ini membuatkan sebahagian besar warga PAS tak senang. Itu keadaan saya. Bagi saya melihat kalau berterusan begitu, dan saya dipahamkan juga ada juga kalangan pimpinan dalam Bersatu yang tak bersetuju dengan tindakan Haji Hadi yang menyantuni umpanan Dr. Mahathir atas nama Penyatuan Melayu. Jadi kalau begitu keadaannya, ada keretakan. Apakah mungkin berlaku perpisahan? Sebagaimana yang dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi semalam, dia kata sebab dia tentulah mendapat maklumat bahawa adanya gerakan perpecahan yang maha dahsyat. Kabarnya saya tak mau tahu sekarang. Bagaimanapun dalam waktu yang sama, bila kita nak bercakap tentang pilihan raya kali ini, Barisan Nasional masih belum lagi memuktamadkan sama ada membenarkan rakan-rakan sekutunya dalam kerajaan perpaduan bertanding dengan menggunakan lambang parti gabungan itu pada pilihan raya negeri. Itu 6 negeri sahaja. Dan kerana dalam gabungan itu perpaduan belum ada lambangnya. Yang ada dulu itu Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan pun masih lagi waktu pertandingan pilihan raya dulu, masing-masing parti buat hal sendiri. Cuma yang ada gabungan yang kekal itu Barisan Nasional. Dan ada orang mengatakan di beberapa negeri besar kemungkinan parti-parti seperti Amanah dan juga Keadilan yang mau menggunakan lambang dacing, tapi itu belum dimuktamadkan. Saya merasakan sudah sampai masanya lah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, saudara Datuk Faridah Yusof, termasuk dengan Anthony Loke selaku Siswa Agung DAP. DAP ni saudara yang berkuasa ialah Siswa Agung, bukan Presiden pengusinya. Benar, hari ini pengusinya masih lagi Lim Guan Eng, tetapi Setiausaha Agung itu yang lebih berkuasa. Jadi kalau mereka dapat bersatu hati, termasuklah dengan Abang Datuk Seri Mat Sabu, kalau beliau dapat menyatukan semua, membentuk satu ketumbukan yang padu, sepatutnya sudah ada lah. Apakah Barisan Nasional akan terbubar pun kita tak tahu. Dan kadang sekarang ni masalah yang ada dalam Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan ini antara MCA dengan DAP. Ini musuh yang berpanjangan saudara, bukan satu hari. Sejak azali lagi, sejak DAP diwujudkan, memanglah musuh utama, musuh nombor wahid kepada MCA adalah DAP. Ini juga perlu disantuni. Antara UMNO menyantuni dengan Amanah tak ada masalah. Walaupun Amanah itu merupakan parti yang seperihan daripada PAS. Antara Amanah dengan UMNO tak ada masalah saudara. Antara UMNO dengan Parti Keadilan juga tidak ada masalah, kerana pemimpin utama dulu dalam Perikatan Nasional dalam Parti Keadilan, DNA-nya adalah DNA UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri adalah mantan timbalan Presiden UMNO saudara. Datuk Seri Saifuddin, beliau juga merupakan susah pemuda Barisan Nasional. Itu susah pada Datuk Seri Hamidi. Ini sejarah silam yang masih ada. Begitu juga dalam Amanah, mereka tidak lagi sekata dengan PAS. Kalau saya dengar ucapan Mat Sabu di Kedah, waduh pedih saya. Teruk dia, balun habis-habisan. Saya tak maulah nak mengulangi, tetapi cara Datuk Seri Mat Sabu menyatakan bahawa bagaimana beliau dan hairan. Kerana katanya PAS bila mereka bersama DAP, maka memuji DAP melangit. Bila bersama dengan Muafakat Nasional, memuji MCA melangit. Tapi sekarang ni bagaimana? Kerana dalam Perikatan Nasional ada pula gerakan. Jangan lupa sejarah silam gerakan tidak bersama dengan PAS. Ini jelas saudara, waktu gerakan mentadbir Pulau Pinang sebelum ditumbangkan oleh parti DAP di Pulau Pinang, tak terdengar pun bahawa PAS dengan gerakan boleh satu hati. Ini keadaan yang saya lihat gelodak dalam
parti keadilan, parti pembangkang dan juga parti kerajaan. Tapi untuk UMNO dengan amanah saya tak nampak masalah. Walaupun saudara Mat Sabu baganak ada balon UMNO dulu. Tapi saya dah selalu katakan, bila dah berlalu musim pilihan raya, okeylah berkempen. Sekarang ni dah sepatutnya tak ada masalah. Saya ingat besok saya nak nak mengulas kenyataan satu pemimpin daripada PAS. Bila dia mengatakan bahawa PAS ini bila naik pentas politik, lain tak ada dia akan halakan serangannya habis-habisan pada UMNO. Jadi katanya kalau tidak menyerang UMNO, PAS seolah tidak mempunyai modal untuk berkempen politik. Itu keadaannya saudara yang saya dengar tadi. Saya terkejut. Beliau adalah antara pimpinan tertinggi PAS. Masih lagi. Sebab itu bagaimana kenyataan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menyatakan dalam interviewnya pun dia mengatakan bahawa umum mengetahui musuh UMNO adalah bagaikan mereka gairah menanamkan propaganda, menggunakan agama, menggunakan rasis dan sebagainya. Macam-macam cerita. Jadi saat ini saudara, musuh-musuh politik UMNO sedang gairah menanam perasaan benci dan prejudis yang melampau ke dalam pemikiran rakyat, terutamanya anak-anak muda yang baru saja bersemangat dalam menunaikan tanggungjawab demokrasi. Jadi menurut Datuk Zahid Hamidi, dia kata permainan persepsi ini diasak sepanjang masa sehingga membentuk satu realiti yang berbahaya dalam pemikiran anak muda. Politik nilai, politik khidmat, ikhtiar untuk membina negara ditolak ke tepi saja, dikesampingkan. Tapi apa yang dihidangkan, itu seperti sound bite buffet, apa yang dihidangkan oleh mereka untuk dihadam oleh anak-anak muda adalah cerita-cerita yang banyak pada hasutan. Tidak mengajak anak muda untuk memajukan masyarakat dalam mendepani cabaran abad 21 yang memerlukan kita untuk melakukan anjakan paradigma supaya warga kita maju ke depan. Hari ini mereka tidak henti dan mereka cukup suka. Memang pun saudara, bagi saya lah, apabila orang bercerita buruk pasal kita, mana kita penting. Kalau kita ni tak ada apa-apa, orang tak peduli pun.